Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, seperti yang dijanjikan, ini adalah siaran podcast Ing Ramadan Art Podcast yang pertama officially. Kita dah buat yang pertama sebelum ni bersama Abu dan Khairil. So insyaAllah hari ni kita bersama daripada 3 IG yang berbeza, iaitu kita ada Cik Syarul daripada Syah.Rules. Betul Kalau tersalah sebut minta maaf. Okey, kita ada Ima dan Ciko. Ya, itu Cik Abu dengan Cik Khairil. Dan kita ada Nur Ijat daripada Pencil Color. Okey. So visual dia mungkin tak nampak, tapi insyaAllah kita akan pendengarkan suara-suara mereka sebentar sahaja lagi. Okey, so kita ingin berkenalan lah dulu dengan rakan-rakan artis kita yang lain. Kepada yang mungkin tak tahu, so saya Aziz mewakili Comic Core Club, di mana Ing Ramadan adalah cetusan idea daripada tim Comic Core pada 2015. So kalau yang mungkin tak tahu ataupun baru tahu Ing Ramadan, kita dah berada di dunia maya ni 7 tahun, daripada 2015. So kita nak tahulah sejak bila rakan-rakan kita ni mula berada dalam Ing Ramadan. Okay, mungkin kalau dekat kita punya page ni, insyaAllah kita ada bagi ruangan komen. Kalau mungkin ada yang menonton kita punya streaming hari ni, malam ni, boleh bagi komen kalau nak tanya kepada pelukis-pelukis kita di sini. Okay, so saya pun tak nak bercakap panjang lebar. Kita mula berkenalan dahululah dengan Cik Syarul kita. Famous dengan yang sekarang ni tengah viral, Pendekar Tangan Gorila. Okay, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, nama saya Syarul. Okay, saya sebelum ni banyak kes di IG. Okay, IG saya Syarul. Okay, saya start lukis pada tahun 2012. Selepas tu saya sebenarnya saya join Ing Ramadan tahun 2019. Okay, saya tahun 2018 dah join tapi tak pernah habis. Yang betul-betul saya serius join Ing Ramadan ni tahun 2019, dan pada masa tu memang saya dapat completekan semua tajuk dalam tempoh 30 hari. Jadi sebenarnya saya pun tak tahu nak cerita panjang sangat. Mungkin selepas ni kita bercerita lebih lanjut mengenai saya punya pengalaman dan sebagainya. Untuk permulaan ni saya kenalkan diri sebagai Syarul lah. Kalau dekat IG biasa orang panggil saya Syah. Sebab saya punya OC dekat IG tu nama dia Syah. Jadi saya banyak perkenalkan diri sebagai Syah lah. Tapi dekat FB ni ramai panggil Syarul. Dan sekarang ni banyak orang dengar banyak orang berfan saya punya Pendekar Tangan Gorila tu lah. Okay, itulah. Jadi untuk permulaan itu saja dulu, nanti kita sambung lagi. Okay. Baik, terima kasih Syarul. Kita bagi dekat penulis Ima dan Ciko dulu. Ini dia, Cik Khairil. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Khairil Kamarudin. Di antara mereka ni saya bukan pelukis lah. Saya merupakan penulis untuk IG komik Ima dan Ciko, bekerjasama dengan saudara Huza. Dan sebelum ni memang saya bermula sebagai penulis novel. Kemudian novel kanak-kanak lah untuk budak sekolah. Kemudian saya mula buat komik, dan pada 2019 bekerjasama dengan Huza tadi, Abu Huzaifah, untuk menghasilkan Instagram ataupun komik entry untuk Ing Ramadan. Belum ada Instagram Ima Ciko lagi masa tu. Itu sajalah. Pendek lah, nanti kita sambung dekat Abu Huzaifah.
Okey, terima kasih Cik Khairil. Kita bertukar skrin ke Ipoh pula sekarang ni. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, saya Abu Zaifah atau lebih dikenali sebagai Huza lah. Saya pelukis untuk Ima dan Ciko bersama Khairil tadi. Jadi tapi sejarah pun semua Khairil dah cerita. Kami memang bermula pada 2019. Sebelum ada IG Ima dan Ciko tu, memang kami bermula dekat page kami masing-masing. Lepas tu tahun lepas kami cadangkan buat untuk page khas, dan lepas tu bermula lah penggambaraan Ima dan Ciko dalam Ramadan dan seterusnya terus sambung ke bulan-bulan yang biasa. Okay, Bulan biasa pun ada jugalah. So kita nak tahu ya, betul. apa yang ditunggang oleh kedua ni. Sebab tak ada puasa kan. Okey, seterusnya kita ada Ijat. Okey, kita nak tengok sama ada Ijat boleh dengar ke tak. Ijat boleh clear suara? Oh, clear. Okey, so kita ni baik sikit. Kita minta perkenalkan diri. Ijat. Okey, saya Syarizat dan saya guna nama pena Nurijat. So Ijat, boleh kenalkan diri? Dengar tak? Dengar. Saya kena dekat sikit kot. Saya Syarizat, saya guna pena Nurijat. Saya start Ing Ramadan ni pada tahun lepas. Yang mana saudara Syarul yang memperkenalkan pada saya lah pasal Ing Ramadan. So saya just try. Saya sebenarnya kenal Syarul daripada salah satu grup dekat Facebook, grup melukis juga. So dia kenalkan saya, so saya try dan sekarang kat sini lah saya. Sebenarnya saya just lukis untuk suka-suka saja. Start daripada saya rasa 2018 saya start lukis suka-suka. Dan bila dapat support daripada kawan-kawan macam Syarul, lepas tu ada lagi 2-3 yang backstone saya punya membantu. So setakat ni saya ada idea untuk start komik saya lah, yang saya guna nama siri penggambaraan lah. Setakat tu macam tu lah. Okey, terima kasih Ijat. Okey, so kita dah live ni, cumanya saya tengah cari-cari saya punya face ni, kenapa dia tak keluar. Tapi tak apa, so kita teruskan juga. Untuk kita tajuk hari ni agak panas tajuk ni diberikan oleh Cik Khairil. Dia yang membawakan kita punya kerusi panas hari ni. Okey. Untuk seterusnya saya serahkan Cik Khairil untuk memulakan tazkirah dan usrah kita malam ni. Okey Khairil? Baiklah, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey. So sekarang ni dah share belum dekat ni, dah ada dekat Facebook rasmi ke belum ni? Sedang share tapi hilang dah Encik Aziz. Tak ada lagi sah. Tak ada lagi Kalau okay, tak apa. Kita tak apa, teruskan. Saya tengah keep on sharing ni. Okey, baik. Jadi saya akan jadi untuk Art Podcast Ing Ramadan Art Podcast ni, insyaAllah saya akan jadi moderator untuk setiap sesi, termasuk yang ni pun sekali lah, walaupun dekat situ tulis tetamu jemputan, tapi orang kata orang tamat kita start daripada awal terus jadi moderator. Okey. Bukan tamak, kita membantu sebab secara rasminya kita nak beritahu yang Ima dan Ciko akan jadi orang kata supporting lah untuk Ing Ramadan 2021. Disebabkan saudara Huza ni sebahagian daripada Sako Plus. Tahun ni kita tahu kan Sako Plus ataupun sahabat komik, dia
sama-sama membantu untuk Ing Ramadan 2021 dan juga jadi dengan tak semena-mena Ima dan Tiko pun supporting lah. Boleh nampak kan dekat kami punya Instagram kita pun start promote. Jadi salah satunya untuk program Art Podcast ni saya tawarkan diri untuk jadi moderator lah. Tak ada moderator apa pun. Untuk lead kita punya borak-borak santai waktu morih ni. Kita nak anggap macam kita habis tarawih lepak-lepak, tapi kita tak boleh lepak kan. Masing-masing pun jauh, tak boleh rentas sendiri. Jadi kita adakan Art Podcast ni. Tapi masih lagi ada soal jawab lah bersama dengan jemputan-jemputan kita. Pertama sekali kita nak pergi soalan kepada Syarul. Kepada yang tak tahu ini. Kalau boleh nak perkenalkan sikit mungkin profession saudara Syarul ke, kalau tak keberatan. Assalamualaikum. Kali saya bekerja di Jabatan Kerja Raya. Saya sebagai seorang jurutera lah. Jurutera elektrik. Memang tak ada kaitan langsung dengan bidang komik ya. Jadi sebenarnya saya lukis ini lah. IR. Betul lah. Saya sebenarnya melukis ni cuba minat saja. Sebab saya daripada kecil saya minat melukis. Jadi bila masa free tu saya melukis. Masa paling mulanya dulu saya just lukis atas kertas. Lepas tu kita lukis kita buang. Jadi pada satu hari tu saya main IG. Lepas tu saya dapat kira banyaklah lukisan-lukisan yang power kat IG ni. Salah satu dia kita punya master ni, master Uzar. Saya kira antara saya minat kat IG tu master Uzar. Sama tu saya tengok ramai orang melukis kat IG, jadi pun saya mencuba. Saya lukis, saya post ke IG. Lepas tu tak sangka ramai orang suka. Jadi daripada situ saya cuba kembangkan saya punya lukisan. Daripada melukis saya buat komik. Bila saya buat komik, saya cuba buat komik-komik kelakar lah. Tapi sebenarnya kebanyakan komik saya jadi hamba. Jadi saya cuba buat benda baru. Saya buat satu komik yang berpasarkan nasihat. Jadi apa-apa komik tu saya akan endingkan dia dengan nasihat lah. Dengan maksud dia nak buat satu benda, ending dia mesti ada satu impact positif. Itu je lah. Jadi background saya memang tak ada kaitan dengan komik. So, saya melukis komik di waktu lapang je. Bila saya mungkin satu ahad atau waktu saya tengah rehat tu, saya contoh tengah cari idea. Bila ada masa saya siapkan lukisan, lepas tu saya post lah ke IG. Itu je lah. Okay, clear? Saya takut suara tak dengar pula. Okay. Suara mungkin ada sangkut-sangkut. Baik, terima kasih. Kita punya ni. Kiranya bukan sedikit lah. Kira kalau yang tak dapat tangkap, beliau merupakan jurutera di JKR. Ya, betul. Melukis hanya pada masa lapang saja kan? Melukis hanya pada masa lapang. Sebenarnya ramai pun yang background orang kata walaupun dia buat Instagram ataupun Facebook, ada juga yang orang kata kebanyakan pun kerja hakiki mereka tak ada kaitan dengan lukisan, betul tak? Kalau saya boleh tanya dengan saudari Ijat, profession apa? Orang kata kerja sebenarnya, kerja hakikinya. Saya pun sebenarnya lebih kurang sama dengan Master Syarul. Saya panggil dia Master Syarul. Saya kalau ikut kerja tu memang tak ada kerja relate dengan bidang komik ni pun. Saya as one of a military officer, kerja tentera, memang tak ada kerja pasal komik. Tapi sama juga, saya minat komik dan juga melukis. So dia kalau minat bagi saya lah, bila saya minat komik tu, setiap kali saya baca komik tu saya cuba nak membuat sesuatu yang macam dalam komik tu. So saya pun start melukis. Saya start melukis dan satu tahap tu saya rasa improve dia punya melukis tu terlalu lambat. So saya rasa dengan melukis komik, salah satu dia kita boleh improve saya punya lukisan lah. So saya pun start lah join campaign dekat
Stern of Facebook punya page. Dan salah satu dia saya join adalah Ing Ramadan lah. Setakat ni. Okey, baik, terima kasih. Kalau macam Tuan Huza pula. Ramai macam sekarang ni yang ada ni boleh kata dia orang kata saudara Huza kita ni master. Dia orang dah tengok IG Huza dulu baru dia orang muncul kemudian kan. Jadi mungkin boleh ceritakan pula background berkenaan dengan lukisan ni. Oh, background lukisan ke? Okey. Kalau background diri sendirilah dengan dunia lukisan ni. Okey. Saya memang memang daripada habis belajar memang terus dengan dunia kreatif lah kalau nak cerita dia. Tapi kalau saya kata saya mula dengan animasi dulu. Animasi 3D dalam beberapa tahun. Lepas tu baru dalam 4 tahun atau 5 tahun lepas tu baru bermula kepada dunia komik. Sampai sekarang lah macam tu. Tapi belajar pun memang belajar bahagian grafik macam tu semua. Animasi 3D maksudnya ada ke kerja-kerja yang Bro Huza pernah buat yang kita pernah tengok ke? Boleh bagi contoh ke? Dia dulu ada dengan satu syarikat antarabangsa lah, tapi syarikat tu dia tak mulakan animasi tempatan sebab dia ada buat animation pun dalam untuk France dengan Dubai rasanya. Itu je. Tapi itu kerja lama lah, kerja lama sajalah. International. Yang level international nampak. Bila kita kerja lama. Orang kata Bukan best kiranya itu background je lah, start dengan animasi kan. Ya betul. Animasi. Memang level master. Allah. Okey, kalau macam tu kita memang sekarang ni memang master ni bukan orang master yang PhD ni. kalau saya dapat rangkum kat sini orang yang ada kat dalam orang kata yang support Ing Ramadan ni, kita sekarang ni ada orang yang engineer. Dan tadi berada Ijat tadi pun dia kata dia military. Yes. Saya baru tahu hari ni. Walaupun dah bermaster dengan dia. Kalau yang tak tahu dia memang kalau komen semua orang memang dia panggil master. Jadi baru tahu background dia. Dan sekarang Bro Huza saya pernah tahulah, pernah dengar lah. Sebab dia kata dia pernah bersama untuk buat Mantera, betul tak? Itu saya pernah dengar lah. Itu adalah untuk Malaysia. Jadi kita itu tujuannya kita punya podcast ni. Selain daripada kita orang kata jadi itu cakap tadi, selain daripada kita Ing Ramadan ni dah 7 tahun kan. Jadi kita dah ada ramai orang yang support. Jadi kali ni kita nak cuba support balik orang-orang yang join support Ing Ramadan ni dengan cara macam ni lah. Kita mengenalkan. Kadang-kadang orang tak tahu siapa di sebalik budak Ijat tadi. Siapa di sebalik Shah Rules tadi. Ataupun siapa di sebalik Pendekar Tangan Gorila dan juga siapa di sebalik Huza TBG tadi. Jadi dengan cara ni kita harap orang lebih kenal dengan pelukis-pelukis di belakang tabir tadi tu kan. Dan okey, bila saya sebut tadi Pendekar Tangan Gorila, untuk yang tak tahu, kita dekat Facebook ada satu grup yang support pelukis. Nama dia Kami Pelukis Komik, betul KPK, betul? Betul. Hello? Lambat, takut ada delay. Okey, jadi dekat situ ada salah satu original karakter daripada Tuan Syahrul, Pendekar Tangan Gorila. Dah orang kata dah jadi popular dan ramai orang lukis balik kan, redraw balik. Jadi boleh tak ceritakan, kita pun nak tahu sebenarnya macam mana boleh bermulanya Pendekar Tangan Gorila tadi tu. Bila kita sebut pun rasa macam wow. Mungkin Tuan Syahrul boleh cerita macam mana boleh bermulanya. Okey, Pendekar Tangan Gorila ni asal dia macam ni. Ada satu grup ni, KPK Junior betul saya. KPK Junior ni dia buat satu kontes. Mula-mula dia buat kontes sebab komik pendek bertemakan Nusantara. Jadi saya rasa mungkin tak ramai join masa tu. Jadi dia buat satu lagi kontes cipta OC, original karakter. Jadi pada mulanya saya just nak berlawak je. So saya buat satu karakter seorang pendekar, lepas tu tangan dia tangan gorila. Memang karakter macam pelik lah. Saya sendiri tengok pelik sebenarnya. Saja buat lawak. Jadi saya post satu gambar tu, lepas ramai orang pula suka dengan karakter Pendekar Tangan Gorila. Daripada situ
saya pun terfikir nak buat satu komik pendek lah. Komik pendek ni sebenarnya ada kontes juga. Kontes KK pendek tu. Itu saya komik pun saya sekadar berlawak je. Sebenarnya konten komik pun lawak. Bukan komik serius lah. Bukan Nusantara yang jadi lawan kan. Dia masa berlawak. Sekadar berlawak je. Memang tak serius pun. Memang saya main je tu. Bila saya post tu, kira ramai pun tak suka. Saya pun tak suka lah. Satu lagi, pendekatan gorila dia, saya rasa dia jadi macam bahaya sebab pertama saya punya rekan-rekan macam rakan-rakan saya macam Mas Tijan, ada yang CD Master Hazwa, ABC, ada rakan-rakan saya dekat FB ni banyak support lah. Diorang yang mulakan dulu. Saya pun Aidil dan ramai lagi lah. Diorang yang start buat fan art pada pendekatan gorila tu. Bila mungkin lepas situ tu saya rasa bila dah banyak fan art, mungkin ramai orang lain cuba buat lukisan tu lah. Saya sendiri pun memang tak sangka karakter tu tiba-tiba jadi macam gemap lah kan. Tiba-tiba dapat lukis. Saya tak suka asal dia memang nak berlawak je. Jadi tapi karakter tu jadi satu karakter yang besar lah. Dan saya dalam proses pun at least macam dapat belajar sesuatu lah. Saya pun tak tahu cakap buat memang tiba-tiba jadi buat kan. Bila saya pun nak cerita panjang pun tak pasti lah. Memang asal dia nak melawak tiba-tiba jadi gempak kan. Macam lah. Okay. Jadi itu kesimpulannya lah. Karakter yang dicipta sebab nak melawak, itu jadi gempak. Orang kata sebab karakter tu memang unik kan. Lepas tu start daripada situ ramai orang buat fan art. Lepas tu ada rakan-rakan Facebook support buat fan art. Dan kemudian komik tu pun kalau kita tengok memang komik pendek tu pun lawak juga kan. Memang orang kata lawak dan jadi gempak. Tapi memang hebat lah. Orang kata ada lah orang kata idea unik yang datang tu kan. Bila cakap tadi asalnya tujuan macam nak join kontes lah. Saya pun teringat di KPK pun ada KPK Junior. Dan tak silap saya ada kontes yang dimenangi oleh oleh Bro Izzat kita. Tuan Izzat, Bro Izzat kita menang kontes untuk KPK Junior punya kan. Yang untuk watak Ali tu. Boleh cerita sikit apa pengembaraan Mencari Puteri, betul? Betul-betul. Dia konten yang sama dengan yang Master Syarul masuk tu. Cuma yang Master Syarul tu dia buat pendek 3 tak silap saya. Yang pendekatan tangan gorila dengan harimau. Saya pula buat Ali. Ali ni saya dah guna watak ni start daripada 2019. So bila nampak ada kontes daripada KPK Junior ni, saya pun tak ada idea sebenarnya nak dapatkan dia OC yang baru. So saya pakai je lah Ali ni. Senang kerja lah cerita dia. Saya pakai yang Ali. So saya tambahkan, jadikan satu cerita yang mana cerita tu relate juga dengan saya punya waktu tu campaign Inktober untuk Ali tu. So saya just edit satu-satu lagi siri pengembaraan dia mencari kawan dia untuk dekat ni lah. Tapi saya buat dalam bentuk yang pendek, kira macam mukadimah lah lebih kurang orang kata. So just try, tiba-tiba dipilih pula. Sebenarnya bagi saya ada lagi art lain yang saya rasa quite strong kat lah. Tapi Alhamdulillah rezeki kat saya, siri pengembaraan Mencari Puteri tu yang diangkat. Alhamdulillah. Okay, tahniah yang diucapkan. Orang kata ini antara platform, betul tak? Di Facebook kami melukis kan, KPK. Kami pelukis komik ni bukan platform untuk bila dia ada battle for junior, contoh walaupun tak berapa junior sangat pun mungkin tapi dia membantulah. Jadi kita cerita pasal junior, kita nak pergi tanya senior kita pula. Kenapa kita cakap senior? Bro Uza ni dia orang kata dah pernah ada buku publish, betul tak? Dekat banyak publisher, dan antara yang popularnya adalah publisher Komik M. Yang memang dah lama buat komik, orang kata komik bahasa Melayu. Kemudian yang terbaru ni pun ada terbitkan Arwah Tembakau punya Kartini Memori Komik M. Jadi boleh
saudara Huza kita ceritakan pula macam mana pengalaman dia. Dah berapa lama pernah jadi apa sebagai orang kata publish artis kan. Yang dah ada buku terbit ni. Silakan. Okey, kalau nak cerita tu saya ni ada masalah sikit kalau apa nombor-nombor dan tarikh ni masalah sikit lah kan. Sebab kalau nak ikutkan macam 2011 kot saya dah memang bermula dengan apa melukis sebagai pelukis komik lah 2011 lebih kurangnya tu. Yang sebab sebelum tu yang itu saya cakap sebelum tu saya fokus kepada animasi. 2011 baru fokus kepada komik. Dan lepas tu banyaklah ada sebenarnya banyak ada pada buku-buku yang lain juga. Dia bukan saya bermula dengan ada satu majalah siswa sebenarnya yang tu majalah untuk sekolah-sekolah aje. Okey, tapi dari situ mulalah berkenalan dengan ramai publisher, ramai dengan editor semua. Alhamdulillah sampai berkenalan dengan Comic M adalah kes untuk Comic M. Tapi kalau ikutkan saya pun bermula dengan webcomic lama kotak box. Itu yang lama punya lah. Okey, baik, terima kasih. Maksudnya pernah terbit yang indie dululah sebelum pergi kata publish dengan syarikat tadi tu. Ya. Indie memang banyak lah sebenarnya. Tapi yang memang kalau betul-betul indie yang bermula dengan kotak box tu lah, kami gunakan sebagai apa? Kami guna tag web komik tempatan. Yang tu memang fokus kepada isu semasa. Yang memang ni lah ada 3-4 orang artis dalam tu. Web komik tu. Baik. Jadi bila kita cakap pasal terbit indie ni kan, sekarang sudah ramai kalau tengok di Facebook dah makin ramai lah yang orang kata tak payah nak tunggu kita terbit besar, kita buat publish indie. Dan untuk yang tak tahu, Ing Ramadan pun boleh dikata menerbitkan secara indie zin ataupun zain komik, orang kata terbit sendiri punya kompilasi daripada yang menang tadilah. Yang menang cukup semua tema dia compilekan dan dia terbitkan, printkan beberapa keping untuk pemenang-pemenang. Kira itu pun terbitan indie jugalah orang kata kan. Jadi dan selain daripada tu ada juga yang bekerjasama di dalam grup-grup Facebook tu. Contohnya macam saudara Ijat dan juga Syahrul, mereka ni merupakan orang kata aktif di dalam sebuah satu lagi grup Facebook yang orang kata menyokong komik, iaitu Lock Comic, betul tak? Lock Comic kan? Dan kedua mereka pernah terbitkan komik bersama-sama dengan rakan pelukis yang lain daripada situ. Dan mereka juga pernah okey, kita nak tanya pada Tuan Ijat tadi lah. Dia Bro Ijat tadi, dia pernah menang kempen Locktober, which is bersempena dengan Inktober. Locktober Komik M berdasarkan watak-watak Komik M. Boleh cerita sikit macam mana boleh start yang kempen tu? Inktober tu Inktober tu senang, saya tak ada idea lah. Saya tengok Master Syahrul punya konsep betul-betul luar kotak. Dia punya tas Inktober tu dia jadikan satu jalan cerita komik. So saya dah tak ada idea lah. So untuk mengipas penaja utama Komik M, saya tengok konsep dah ada, saya punya tema dah ada. So tak nak pening-pening, saya ambil tema tu, saya ambil contoh pedang, saya ambil contoh manga yang pakai pedang. So saya tukar je watak tu pada watak Komik M. Tu saya punya strategi untuk ni lah, bodek sponsor utama lah setakat tu. So alhamdulillah dia kata apa dah, sponsor pun suka, Lock Comic pun suka. Kira okey lah strategi saya tu. Berjaya lah strategi membodek tu. Bukan saja menang kan, malah dah diminta bos Komik M minta komik tu tak? Ada minta komik, terbitkan komik. Inilah dia minta hantar proposal lah, tapi idea tak ada sampai sekarang, saya tak hantar lagi lah. Tapi itu kita nak cerita kan, bermula pada kontes, kempen, macam Ing Ramadan jugalah. Dia adalah satu batu loncatan, satu platform. Orang kata kalau nak tunggang kempen ni tadi, daripada situ publisher boleh nampak kan. Lepas tu dalam konten yang sama tadi tu, Locktober tadi tu,
saudara Syahrul, betul? Dia pun ada macam mana gunakan watak-watak admin log komik, betul tak? Cuba boleh ceritakan sikit Tuan Syahrul punya Inktober tu. Strategi dia pula. Sorry. Okey, dengar tak? Okey. Okey, apa masuk? Okey, macam ni sebenarnya saya dekat Oktober tu saya buat satu cerita penggambaran demo. Kira sebenarnya dalam tu saya ada masukkan beberapa orang admin dan juga rakan-rakan lah. Cuma satu orang dia, lepas tu saya letak demo, ada yang CD, saya letak siapa lagi? Hilal. So ada rakan-rakan lain macam yang CD dengan wife dia saya belum masukkan. Satu lagi Becit. Dia sebenarnya Lord Cowboy. Saya lukis tu spontan. Memang saja terfikir. Maksudnya hari ni tajuk dia kan ikut tajuk. Jadi saya cabar diri saya buat satu spontan. Memang kira satu boleh katakan tu projek gila lah. Saya buat spontan, lepas tu kena siapkan dalam masa 30 hari. Memang sebenarnya Lalas berjaya siapkan. Cuma saya plan nak print 20 buku tu, tapi sekarang saya tak bagi ya. Tak tahu bila nak start buat, tapi komik tu ada lah, cuma saya nak print belum. Dia masa lukis tu memang saya tak print berapa. Saya dah spontan. Biasanya kalau saya nak print pun saya hanya plan 5 tajuk utama je. Maksudnya setiap 5 tajuk tu, 5 tema tu saya akan plan satu cerita. Selepas 5 tajuk tu saya akan pergi kepada jalan cerita yang lain pula. Tapi cerita tu saya rasa berkait lah antara satu sama lain. Macam tu. Maksudnya saya plan 5. Maksudnya ada 6 lah. Kan 6 kali scene lah, scene dalam cerita tu. Saya juga plan. Biasanya saya akan ambil masa 2-3 hari nak plan. Jadi bila saya lukis, bila dah ada idea tu, saya boleh lukis untuk 5 hari ke depan. Tapi ada masa saya ada start dalam masa seminggu. Masa seminggu tu memang tak ada idea. Memang betul-betul tak ada idea. Jadi bila lepas seminggu tu memang saya tak upload lah. Tak upload, lepas tu bila dah dapat idea saya akan lukis untuk beberapa hari ke depan. Maksudnya saya pada masa saya dah jimat lah. Jadi saya dah lukis, saya simpan pada masa saya nak, masa tarikh tu datang, saya upload lah. Tapi dah tempoh tu saya struggle lah dia. Saya spontan, tak plan. Dah gap, contoh saya dah ada komputer 5 hari. Jadi dah tempoh 5 hari tak buat apa tu saya kena fikir cari dia. Jadi dah ada macam tu. Memang saya memang struggle juga, memang tutupan otak. Sebab boleh dia tajuk dia mengarut. Sebenarnya tajuk dia mengarut. Lepas tu saya kena buat cerita yang mengarut juga. Yang di luar kotak kelas saya memang kalau baca balik komik tu boleh baca dekat luar komik. Tapi dekat saya punya FB boleh baca balik macam tu betul baik lah. Masa saya pun tengok memang tak apa lah cerita tu. Cuma macam masa Ijat kata tadi, kita nak ambil hati admin dan juga rakan-rakan. Jadi saya letak watak-watak yang watak admin dan juga rakan-rakan kat situ lah. Kalau saya cerita satu opsi baru, mungkin orang tak baca. Bila saya buat karakter tu admin dalam karakter yang admin dalam grup tu, saya otomatik admin akan baca lah. Admin baca. Itu je, itu strategi dia. Lepas tu saya masukkan kawan-kawan yang saya kenal, yang CD, so isteri dia, lepas tu ABC. Jadi sekurang-kurangnya kawan saya pun akan baca lah. Ada orang baca, walaupun tak ramai, ada 2-3 orang tu akan baca lah. Itu saya strategi. Kalau saya buat karakter baru, mungkin orang tak kenal karakter tu. Jadi itu je lah, saya nak menarik orang baca. Saya akan buat sesuatu yang di luar kotak lah. Mungkin aku nak buat sebenarnya, saya tak pasti lah. Tapi itu saya punya strategi untuk orang baca. Sebab kita melukis kat AG ni, sebenarnya kita melukis cuma je. Yang kita cuma nak orang baca je. Tu je. Kita tak dapat pun. Jadi at least kalau orang baca tu, ada orang lain pun kita rasa puas hati lah.
Macam tu lah. Ya, terima kasih. Jadi kalau dengar itu, kita boleh katakan itu tips untuk menyertai kontes, Bodek yang buat kontes dan juga admin group tadi tu. Itu salah satu tips, sebab sambil-sambil kita borak-borak ni dapat tips daripada pengalaman-pengalaman tadi. Dua orang ni dah menang kontes yang dibuat. Macam mana caranya? Bodek. Jadi bila kita dengar tadi perkongsian tadi, kita ada sebut-sebut pasal idea apa semua. Nanti kita akan pergi kepada soalan berkenaan tentang idea kepada Tuan Huza. Tapi sebelum tu kita nak cakap hi dan terima kasihlah kerana menonton kepada kita punya viewers kita. Kat sini ada komen, hi geng Ing Ramadan daripada Alia Jiha. Saya rasa Alia Jiha ni dia punya Instagram dia Najisu Art. Saya pun ingat-ingat lupa sebab nama Instagram cepat pelik sikit kan. Kemudian kita ada salam semua daripada saudara Syed. Saya mata saya tak berapa ni sangat. Kemudian Syed ada juga Dais. Assalamualaikum. Saya Syed Faiz Dais. Kais. Jangan marah. Syed Kais. Kemudian Assalamualaikum. Saya simak live daripada Indonesia. Kita ada viewers daripada Indonesia. Kemudian kita ada kolektor Zin Kotak Bob. Ni Tuan Azben. So Azben ni pun dia orang kata ramai follower Orang-orang hebat. Melukis Orang komik hebat. ataupun kartun di Facebook yang ramai follower juga mungkin akan datang kita boleh jemput dia pula Jadi terima kasih lah kepada yang menonton. Kita sekarang ni ada 11 viewer. Kemudian saudara Hazwan Zai Ibrahim ni Hazwan Zai, salam dan hai, saya peminat Master Ejad dan Syarul lah. Mesti antara rakan yang dia berjaya bodek. Yang dia berjaya bodek. Ni rakan-rakan daripada grup Facebook bodek. kan. Hai, Assalamualaikum. Terbaik. Ramai yang support. Alhamdulillah. Kita ada 13 viewer. Tak apa. Tadi kita nak cakap pasal idea. Dua-dua pun ada sebut ada masalah. Orang kata, ada yang kata tadi Bro Ijat kata stuck dekat idea. Orang dah minta komik tapi stuck dekat idea. Kemudian yang Tuan Brother Syarul kita pula, dia kata macam tak ada idea. Dia pun macam ada part dia terbuntu apa semua. Sekarang ni kita ada saudara Huza yang mana dia dah ada trik macam mana dia nak skip bagi idea. Cuba berkongsi macam mana permulaan, apa perbezaannya, sebabkan kami berdua bekerjasama. Jadi bahagian yang start idea tu kat saya saja, dia kat bahagian melukis. Nampak? Itu ada antara satu tips untuk anda yang melukis, untuk orang kata settlekan bahagian idea, kita cari penulis. Jadi ini kerjasama ni. Campak sebelah. Betul, kerja senang. Itu jadi kita nak tanya perbezaan apabila melukis dengan idea sendiri dan apabila dah ada orang lain yang fikirkan idea, bekerjasama dengan penulis pula. Pengalaman saudara kita punya Bro Huza pula. Okey, soalan tu memang menarik betul lah sebab kita sebagai pelukis memang sangat bermasalah kalau nak memikirkan tentang idea ni kan. Sebab idea macam tadi dah disebut kan, memang kadang-kadang pecah kepala lah dalam masa seminggu, 2 minggu. Nak pecah kepala tu nak bagi, nak apa orang cakap, pecah idea tu memang nak dapat idea satu kan. Lepas tu nak susun, lepas tu nak siapkan plot tu semua. Benda tu sangat susah lah kalau ni kan. Tapi kalau bila kita dah bahagi dua bahagian ni, kalau sebagai pelukis kita boleh push untuk kita kemaskan lukisan tu. Pada lukisan tu kita boleh kemas dan kita boleh fokus pada lukisan, dan kita kena percayalah kepada penulis kita macam mana untuk dia rangkakan story tu yang sesuai dengan gaya lukisan kita tu. Tapi benda ni memang kita pun tengok kalau di US semua, komik US semua kan dia asing semua benda kan. Jadi setiap seorang dia akan fokus satu benda ke satu benda. Benda tu memang dia akan polish lah diri sendiri. Polish diri sendiri. Dia, pada saya benda tu dia macam animation lah. Macam animation pun kita tak buat semua. Tapi kalau kat Malaysia ke belah-belah Asia ni memang banyak ada yang ramai buat sendiri. Tapi kalau bila kita bahagikan tu, kurang-kurangnya kita boleh perbaiki benda apa yang kita nak baiki. Berbanding kalau ni. Tapi kadang-kadang ada masa kita nak juga buat story sendiri tu, kita buat
jugalah kita cuba-cubalah kan. Sebab benda tu penting kan, kita nak apa orang cakap, sebab bila menulis ni dia apa asah otak kita kan. Macam tu lah. Bersama Khairil memang hebat lah untuk menulis, dan saya memang fokus untuk polish lukisan lah. Itu. Jadi kiranya bila dah kurang satu beban iaitu berfikir idea tadi tu, fokus utama untuk polish lukisan tu dapat, orang kata dapat masa lebih lagi untuk melukis, betul tak? Ya betul. Okey, itu salah satu kebaikannya lah orang kata. Tapi ada juga yang orang dikurniakan dua-dua, kebolehan melukis dan juga dapat idea tadi tu kan. Kalau tengok saya ada betul, memang ada. Kalau tengok saya ada kongsikan dekat dalam komik Zin Ing Ramadan 2020, saya ada kongsikan lah bagaimana kami ataupun saya lah, bahagian saya untuk dapat orang kata buat bekerjasama untuk bagi idea apa semua tu. Jadi seawal saya dapat ni, saya kongsikan lah, orang kata macam tips jugalah. Seawal je Ing Ramadan keluarkan tema, waktu tu saya akan pastikan saya dah dapat 10 daripada tema tadi tu untuk hari tema tu keluar saja. Dia ada 10, saya dah pastikan saya dapat 10, dan kemudian 3 hari sebelum tu saya akan serahkan kepada 3 tema idea komik tadi, saya serahkan kepada pelukis. Dan kemudian saya serahkan lagi untuk 3 hari seterusnya. Jadi kadang-kadang ada idea tu macam sama dengan orang lain, tapi saya tak rasa apa-apalah sebab saya dah cari awal lagi tu idea tu. Jadi maksudnya kurniaan idea tu dapat dulu, tapi orang yang lukis tu dah lukis dulu. Itu perkara biasa sebab Tuhan tak kurniakan idea tu kat kita saja, dikurniakan kepada ramai orang, tapi nasib-nasib lah siapa yang buat dulu kan. Jadi salah satu cara ni adalah macam tu lah. Bila time part buat idea tu memang fokus ke idea, supaya bila dah start aja, orang kata momentum tu nak bagi pada pelukis tu kan, ni, idea untuk hari ni. Sebab kan kita perlu buat macam tu, sebab kat Ing Ramadan ni dia setiap hari tau. Setiap hari kita kena post. Jadi itu yang kita nak cantik momentum tu. Dan saya tengok bila kita sama-sama orang kata support each other ni kan, contohnya macam Ijat buat budak Ijat tu kan, dulu budak Ijat sekarang pengembaraan Nur Ijat. Mungkin dulu dia bujang, dia budak Ijat, saya tak pasti, tapi jadi bila kita sama-sama buat kan, lepas tu orang ni post, jadi kita komen, oh terbaik gini. Jadi benda tu bagi kita motivasi, betul tak? Bila kita kekal momentum, rakan yang lain pun akan rasa macam, oh aku pun nak teruskan juga, oh ni dah post, aku pula nak post. Dia macam persaingan, tapi dia adalah persaingan yang sihat. Kalau yang lain boleh setuju lah. Betul tak? Adakah bila tengok orang lain tu memberi semangat? Ada yang dah tak ada. Okey, tak apa. Ada lagi. Okey. Kita ada juga boleh. Ada juga orang yang baru tiba ni, saya kokonat nyok. Oh macam-macam terbaik. Assalamualaikum. Okey, terima kasih yang masih lagi menonton. Jadi kita nak pergi, kita pun masa pun dah tinggal sedikit. Jadi kita nak pergi kepada kita punya soalan panas tadi tu lah. Saya terangkan sedikit kenapa tajuk kita tadi tu. Sebenarnya nak tanya pendapat semualah. Kita ni sama-sama buat komik di Instagram kan. Memang nak tak nak kadang-kadang bila ada isu semasa ke apa, kita nak orang baca, betul tak? Selain daripada kita bodek dengan menggunakan kawan kita sebagai watak, kita nak juga isu tu semua orang nak baca. Memang itu yang terjadi dekat Instagram kan, untuk kekal relevan, nak untuk orang baca. Jadi kita pun orang kata tunggang isu semasa, dan kadang-kadang isu semasa tu ada berkaitan tentang isu agama. Dan orang kata kalau orang isu tu berkenaan tentang orang tunggang isu agama, kita pun cakap ataupun buat komik tentang isu tu, kita pun sama tunggang agama. Orang kata buat komik tunggang agama. Jadi pendapat kita mula dengan saudara Syahrul tadi yang hilang sekejap dan muncul kembali. Pendapat saudara Syahrul lah, orang kata ada masalah ke sebenarnya kalau kita buat komik tunggang isu semasa ni, guna isu semasa. Apa pendapat Tuan Syahrul tadi? Bro Syahrul. Bagi saya tak ada masalah, sebabnya dia tunggang isu semasa ni, kan. Tunggang isu semasa ni adalah satu kaedah untuk kita dapatkan idea. Satu lagi, itu salah satu cara untuk kita tarik audience. Sebab saya tu pembaca IG atau pembaca dekat media sosial ni, dia orang akan tertarik dengan isu-isu semasa. Mungkin melalui search atau apa-apa saja, tapi biasanya
siapa yang buat komik berdasarkan isu semasa ni memang akan dapat like yang banyak. Cuma kita ke arah mana lah. Mungkin sama ada dia punya isu semasa tu kita nak buat mungkin kita nak sama ada kita nak jadikan benda tu sebagai satu nasihat ataupun sebagai satu isu kita nak menganjing atau macam-macam. Ada niat kita lah. Mungkin satu isu semasa ni dia cara kupasan setiap pelukis ni tak sama. Macam pelukis A ni dia kupas dengan cara dia. Jadi pelukis B dia kupas dengan cara dia. Jadi setiap komik ni dia sebenarnya hala tuju. Mungkin kalau buat mungkin saya nak hala tuju dia lebih pada saya nak bagi nasihat. Mungkin ada orang ni dia hala tuju dia nak buat lawak ataupun dia kaedah dia untuk meluahkan perasaan dia. Jadi benda ni lebih kepada dia tak ada masalah. Dia mungkin satu isu ni dia ada berbagai-bagai orang kata dia punya kita panggil apa perspektif. Ayat dia macam kita punya saya dah lupa ayat dia nak cakap dalam kepala dia, tapi dia cara dia expresskan satu isu tu berbeza lah setiap orang, tak sama lah. Lepas tu interpretasi setiap pembaca pun berbeza. Jadi saya rasa tak ada masalah kita tunggang isu semasa tu bagi saya bagus lah. Tapi cuma macam mana kita nak corakkan benda tu ke arah yang lebih baik atau tak baik lah, bergantung kepada kita lah. Saya suka dengar ada satu kata-kata melukis ni adalah satu anugerah. Jadi dengan anugerah ni kita macam ada satu tanggungjawab yang besar. Jadi macam mana kita nak gunakan anugerah ni untuk kita mencorakkan kita punya pembaca lah. Sebenarnya ini mungkin satu tanggungjawab kita untuk kita mencorakkan pemikiran pembaca-pembaca kita. Sebab saya tengok kalau dekat IG, saya punya pembaca adalah budak sekolahan. Banyak yang bagi, kalau diorang DM saya kebanyakan budak sekolah. Dan diorang pun ingat saya ni budak sekolah. Diorang ingat saya ni budak sekolah sama diorang kan. Kadang saya cakap diorang panggil saya pakcik. Jangan panggil saya jangan panggil pakcik je. Sebab saya lagi tua dia diorang. Sebab diorang kadang DM saya, dia cakap aku kau kan. Dia ingat saya kawan dia, macam geng-geng sebaya dengan dia. Tapi sebenarnya saya tengok bila saya punya pembaca budak sekolah, jadi saya kena buat satu komik ni yang saya kena corakkan pemikiran budak-budak ni ke arah satu benda yang baik lah. Tu saya punya hasrat dulu masa sebelum saya buat IG ni, saya nak buat satu komik. At least pembaca saya ni akan dapat sesuatu daripada apa yang saya buat ni lah. Itulah niat saya. Jadi tak ada masalah nak tunggang isu. Jadi macam mana kita nak corakkan isu tu. Itu pendapat saya lah. Terima kasih Tuan Syarul. Jadi kalau saya dapat ambil jadilah, pertama bergantung pada niat orang yang buat komik. Kemudian apabila semua orang buat komik ataupun lukis isu yang sama, dia akan tunjukkan perspektif dan pandangan berbeza-beza daripada setiap pelukis. Dan kat hujungnya matlamat kita lah. Macam Tuan Syarul tadi dia kata matlamat dia bila dia dapat tahu Instagram dia budak sekolah, jadi dia memang nak budak sekolah belajar sesuatu dan dapat sesuatu. Jadi mungkin dari situ dia evolve daripada lukis buat lawak hamba, dia pergi kepada yang ada mesej-mesej. Betul tak? Tadi ada cerita tadi kan, mula-mula dia kata dia lawak hamba. Mungkin dia rasa hamba, mungkin kita tak rasa hamba pun, tapi lepas tu dia kata dia cuba letakkan bentuk yang baik-baik. Tapi still ada orang memang akan pandang benda ni macam kau waktu biasa buat komik entah apa-apa, orang kata kan macam-macam lah, lawak hamba ke, lawak lucah ke apa, tiba-tiba bulan puasa kau nak Ramadan lah, nak bagi nasihat kat orang. Ya memang ada masyarakat yang memandang begitu sebab kita dibelah orang kata yang membuat kan. Ini dia bebelah orang yang membaca pula, memandang macam dia ni apa benda kan. Sebenarnya bukan pada berkomik saja. Even kita ni pun kadang bulan puasa kita tak buat ibadat lebih, kita buat waktu bulan puasa, di luar bulan puasa tak buat, bila buat pun masih ada orang yang judgemental kan. Jadi saya nak tanya kepada saudara bro Ijat kita, adakah anda rasa benda tu tak betul ke, ataupun macam tak patut orang kata bila bulan puasa je kita buat komik yang baik-baik ni? Apa pendapat? Dia kalau ikut benda baik tu biarlah kita kata berterusan. Bulan Ramadan ke bulan tak Ramadan kita buat benda baik lah. Sebab rasanya tak ada lagi benda yang tak baik ni dapat pahala. Semua benda yang tak baik ni semua dapat dosa. So macam saya untuk isu ni saya kuranglah gunakan lagi setakat ni, sebab isu tu dia akan
datang tu sehari tu senyap. So setakat ni otak saya tak mampu lagi untuk membuat karya yang dalam masa cepat tu. So tapi kalau ikut pendapat saya, kalau boleh biarlah berterusan je lah. Sebab dia bila dah jadi macam contoh Master Syarul lah, dia ada follower yang banyak. So bila dia buat satu macam satu kejap elok, kejap kata lain, nanti itulah macam ni kata tadi lah, dia akan bagi satu perspektif lah. Dia lagi satu, dia akan jadi dia budak-budak, dia akan macam menginspirasikan lah pada pelukis ni apa yang bentuk lukisan dia buat untuk dijadikan contoh tauladan lah. So saya rasa kalau nak buat komik tu ke arah nasihat, better buat nasihat je. Kurangkan menganjing-anjing sikit. Tapi kalau itulah setengah-setengah pelukis saya tengok dia ada memang style dia menganjing, tapi balik pada macam Master Syarul kata balik, biar dia based on kita punya tujuan lah nak buat tu. Walaupun menganjing, tapi kalau ada intipati nasihat dalam tu, it's okay je sebagai saya. Pendapat saya lah. Jadi alhamdulillah betul, kita kalau boleh di luar ataupun di dalam bulan Ramadan kita istiqamah lah macam kita buat Ramadan kan. Kalau dapat Ramadan ni melatih kita, kemudian kita teruskan. Kalau tengok Ramadan pun buat macam tu juga kat kami boleh kita nak pergi kepada Bro Huza ni. Kalau ikut kan kami bermula Ramadan dan kemudian bila kami borak, jom raya pun kita buat komik dan seterusnya. Boleh cerita ke pengalaman pula buat komik orang kata berkala. Kami buat komik plan seminggu mesti ada terbit 3 komik ke apa semua dekat dengan Instagram. Jadi mungkin Bro Huza boleh ceritakan pula macam mana dia beralih. Orang kata mungkin dulu masa dia solo dia tak ada pun plan macam tu. Macam sekarang bila dia ada Instagram Ima dan Chico ada plan macam tu. Mungkin ada perbezaan ke bila kongsikan. Okay, kalau nak cakap yang macam tu, memang Ima dan Chico memang kami bermula daripada Ramadan lah. Ramadan tu memang satu, kita follow daripada list yang dah dikeluarkan. Lepas tu dia ada sikit Syawal, lepas tu kita terus sambung Syawal, habis tu terus sambung kan. Jadi sebenarnya Ima dan Chico tu dia fokus kepada memang sebarkan kebaikan lah. Tapi habis tu kita ada fokus kepada isu-isu semasa lah yang menarik kan. Itu bergantung pada penulis. Okey, yang tu itu saya pada penulis kan. Kita kena tanya penulis pula lepas ni. Itu lah. Penulis okey lah, senang sikit. Kami dah huraikan yang tu kan. Jadi sebenarnya bila lepas tu dah jadi mingguan tu, benda tu kadang kita ni ada masa kita sibuk kerja lain kan. Tapi yang dari situ akan maksa dirilah untuk melukis dan cuba, sebab benda tu menarik tak. Sebab kadang daripada side penulis ni dia ada nak benda lain, tapi kita punya gaya lain, tapi kita cuba push diri kita untuk dapat benda macam tu lah. Kalau yang tadi apa dah soalan lah itu. Jadi orang kata macam tu tadi lah, setiap hari melukis ia seperti latihan lah. Ramadan ni kan setiap hari ada tema berbeza-beza dan kemudian dia membantu untuk orang kata istiqamah untuk melukis, teruskan latihan tu di bulan-bulan yang lain. Macam tu juga kita buat ibadat kan. Dekat bulan Ramadan kita ada sembahyang tarawih yang kita tak buat di bulan-bulan lain, dan diharapkan di bulan-bulan seterusnya kita ada juga bangun malam, tak semestinya untuk mencari Lailatul tak semestinya untuk mencari Lailatul Qadar. Jadi kita boleh orang kata selarikan antara melatih diri melukis dengan Ramadan dan juga melatih diri buat ibadat tadi itulah. Itu saya boleh bagi contoh lah. Dan bila kalau nak tanya pendapat saya tentang tunggak agama ke tunggak isu semasa ke, memang saya kalau boleh memang ambil isu semasa tu, tetapi betul lah memang ada perspektif. Kadang-kadang kita tengok orang ni buat macam ni. Saya sendiri pun suka baca komik-komik yang cerita tentang isu semasa. Dia ada pandangan penulis ataupun pelukis tu sendiri. Jadi macam kita pandang side ni buruk. Kadang-kadang pandang side tak semestinya semua isu pun kita rasa macam nak kecam. Ada komik yang nasihat orang yang kecam juga. Kan? Kami pernah je buat. Orang kata walaupun isu semasanya pergi orang langgar SOP ke apa, tapi sebelum ni kami mensupport dia supaya orang tak kecam dia.
Ada. Kalau cari balik ada komik yang support dan sekarang kita kecam pula. Okey, jadi kita boleh pergi kepada sesi soalan ni. Ada kita bagi peluang untuk orang yang menonton ini untuk bertanya. Okey, kat sini ada soalan daripada Nurul Haq. Macam mana nak padu lukis? Macam mana nak padu lukis? Saya rasa Bro Huza ada jawapan dia. Sebab dia antara yang terpadu lukis. Cuba bagi pendapat apa yang Bro Huza buat untuk dapat lukisan sekarang ni. Kalau nak sekadar daripada pemerhatian dan bacaan sama dengan yang kawan-kawan lain kan, dengan bila kita sembang ke kawan lain, cara nak kita improve diri tu sebenarnya pada berapa lama kita spend masa untuk melukis tu lah. Dah satu spend masa, dan lepas tu kita nak, yang penting pada quality of line tu. Bila kita melukis tu, kita nak tetapkan quality of line yang setakat mana yang boleh pergi, dan lepas tu itu yang dia akan buatkan kita meningkat lah dia punya tahap lukisan tu lah. Kalau ikut pada ni lah, yang ni itu pada pandangan ni lah yang saya sembang dengan kawan-kawan semua sekali lah itu. Okey, kemudian saudara Syed Kais tadi. Saudara ni daripada Facebook 321. Kalau siapa rakan-rakan pernah baca komik dia, saya pernah baca. Dia pergi pengambat betul-betul macam dekat 321, which is komik dia tadi dekat yang dia buat tu. Isu semasa yang negatif kita orang cuba jadikan medan nasihat untuk berkongsi perkara positif. Ya, macam saya cakap tadi lah. Maksudnya walaupun benda tu orang kecam, tapi kadang-kadang dari sudut kita rasa tak patut kecam. Kita buat komik yang kita kata jangan kecam, kita ambil sudut positif. Ini Tuan Syed Kais tadi kan. Itu perspektif. Kemudian ada segi soalan ini daripada Alia Jiha. Macam mana nak bersemangat untuk melukis balik sebab kadang-kadang art block datang serang. Art block. Siapa yang dekat sini yang pernah art block? Saya bagi Tuan Syarul lah. Sebab tadi dia ada kata dia ada seminggu buntu tu kan. Macam mana dia nak lawan tadi tu? Cuba ceritakan pengalaman macam mana lawan balik. Orang kata nak bagi motivasi balik diri. Kalau macam yang Locktober tu saya lebih kepada komen lah. Biasa saya tengok dia sebenarnya kita tak ada idea. Kadang bila kita baca komen-komen pembaca ni, daripada komen tu kita dapat idea. Kadang dia orang sendiri cadangkan, okay, lepas ni buat apa. Jadi setiap komen pembaca ni saya akan ambil take note lah. So saya tahu pembaca ni dia akan suka jalan cerita ni ke arah ke mana. Jadi daripada situ saya akan catat, saya akan tengok okay, mana jalan cerita yang okey saya akan ambil lah daripada idea pembaca. Tu salah satu cara. Tapi kalau satu lagi cara, kita ada, macam saya ada grup dengan beberapa orang lah. Macam salah seorang dia Master Ijat lah. Grup dengan dia orang lah. Sebenarnya Grup underground ya? Grup underground lah. Grup macam grup WhatsApp. Maksud dia orang ni lah yang bagi kita semangat. Kadang kita pun malas nak buat komik. Dia orang yang kaki bakar ni. Dia dalam grup ni kena ada orang kaki bakar. Kita kalau seorang-seorang memang tak jadi. Bila ada seorang yang kaki bakar ni, memang kita terbakar lah, memang jalan lah. Macam sebenarnya pendekar tangan gorila tu pun lepas kena bakar juga lah. Memang kita tak semangat tu ada. Bila kita ada kawan-kawan yang bagi semangat, yang kaki bakar ni, kita rasa semangat lah nak buat. Kalau seorang-seorang memang tak ada. Saya rasa dalam komik ni, kita kena hidup dalam satu komiti lah. Contohnya macam Ramadan kan, macam Tuan Huza dia ada Sako Plus kan. Dia kalau kita berada dalam komiti, mungkin ada grup dia, dan kita pun ada beberapa grup komik macam KPK, kita ada macam-macam komik macam Locktober, Lock Komik, banyak lagi grup-grup komik. Jadi sebenarnya grup-grup ni bila kita hidup dalam komiti tu sebenarnya bagi kita semangat. Upload ni memang semua orang benda ni memang akan berlaku, tapi saya rasa lebih kepada kalau ada kaki bakar tu kita semangat sikit lah. Itulah. Itu pandangan saya lah. Terima kasih banyak perkongsian Tuan Syarul. Jadi kesimpulannya, kita ni memang kena ada rakan, at least seorang untuk bergerak. Orang kata kalau kita nak cepat, ada kata-kata kan, kalau kita nak cepat kita gerak seorang, tapi kalau kita nak kekal lama kita gerak bersama-sama lah. Macam tu kan. Saya pun tak pasti. Jadi
elok kita berkomuniti, betul lah, join ada Facebook group ke, sebab kat sana pun banyak kata-kata support. Kalau kritik pun sebenarnya kritik untuk membina, betul tak? Jadi itu adalah penambahbaikan. Kita terima komen orang, dia membantu untuk kita motivate balik dan cuba berkawan-kawan lah. Kalau dalam Ing Ramadan ni pun kita dah panggil satu komuniti lah. Kami pun kenal melalui Ing Ramadan. Kalau tidak kita tak akan tahu, dan sekarang ni Ing Ramadan nak bantu untuk mendekatkan lagi dengan mengadakan art podcast. Jadi ini tujuannya. Kemudian kita Astaghfirullahalazim, minta maaf saudari ataupun saudari ni Aila. Okey, Aila bukan Alia. Saya minta maaf. Tersalah sebab dekat skrin saya ni dia kecil-kecil tau. Jadi memang minta maaf lah, mata dah tak berapa ni sangat. Okey, kita pergi ke soalan seterusnya. Soalan terakhir, macam mana supaya lukisan kita berkomunikasi dengan pembaca? Macam mana lukisan tu boleh berkomunikasi? Bro Ijat dah senyum. Soalan terakhir aku je boleh jawab ni. Tapi tak apa, bagi pendapat. Bro Ijat boleh bagi pendapat. Lukisan berkomunikasi dengan pembaca. Cuba. Okey, saya cubalah. Lukisan berkomunikasi dengan pembaca. Susah soalan sini senang. Tapi bagi saya lah. Bagi saya pun pembaca juga. Saya pun salah seorang daripada pembaca komik. Mungkin daripada Iman Syiko, pada Syahrul punya komik. So macam mana saya nak berkomunikasi tu, saya cuba letakkan diri saya sebagai pembaca. Itu the first thing lah. Sebab kita pun sebagai pembaca, kita tahu apa yang pembaca nak. Yang first kali saya letakkan diri saya sebagai pembaca. Dan second one, kita try tengok orang kata apa, apa benda tu, dia punya cara, trend sekarang. Trend yang mana trend. Susah nak dapat ayat trend lah. Macam mana nak dapatkan trend yang orang pembaca minat sekarang ni. Itu setakat yang saya nampak dan saya gunalah. Contoh orang suka apa nama? Pembaca suka jenis rancak cepat, bagi punchline cepat, semua tu kita guna punchline cepat. Tapi apa pun sekarang, first kali kita kena letak sebagai pembaca. Kita sendiri jadi pembaca tu. So dengan tu kita boleh hasilkan karya yang mana lebih dekat dengan pembaca, lebih sesuai dengan pembaca dan lebih disukai pembaca. So kat situ kita punya art mungkin insya-Allah berkomunikasi lah dengan pembaca-pembaca yang sedia ada. Terima kasih. Walaupun dia kata susah soalan ni, jadi dia bagi satu jawapan yang memang mantap lah, betul lah. Kebanyakan kita pun orang kata orang dalam industri komik ni minat dengan komik dan bermula sebagai pembaca, betul tak? Daripada situ kita letakkan diri kita sebagai pembaca. Dan salah satu lagi caranya mungkin buat komik yang boleh relate. Jangan terlalu mereka-reka sesuatu, pendapat saya lah. Mereka-reka sesuatu sampai orang yang baca macam tak boleh relate. Tapi kalau kita macam sekarang kan, ada yang buat komik kenangan tahun 80-an. Jadi orang pun macam tu bercakap tentang pembaca meletakkan diri dia dalam cerita tadi tu. Dia kata macam, oh ini aku ni dulu. Jadi orang seronok. Walaupun komik tu tak ada punchline, orang baca pun macam mengambil memori. Tak semestinya komik kena lawak, kena ada punchline. Yang menyentuh pembaca pun adalah komik yang bagus juga. Jadi sebenarnya saya cakap tadi soalan terakhir sebab sepatutnya kita habis 10.30 macam tu. Tapi biasalah, tadi awal pun kita ada hanky-panky, ada banyak hiccup kan. Jadi tak apa, ini pertama. Dan kita akan ada yang kedua pada hari Rabu. Jadi kita nak pergi ke segmen orang kata terakhir lah selepas daripada baca soalan tadi tu. Kita nak pergi ke segmen soalan pantas. Untuk mengenali lagi rakan-rakan kita kat sini. Saya ada soalan. Ini untuk semua, ini bukan quiz. Ini soalan untuk semua. Nanti seorang-seorang jawab lah. Kita bagi turn lah. Kita mulakan dengan Tuan Uza, lepas tu Tuan Syarul dengan ni juga. Jawab soalan yang sama. Soalan pertama, komik kegemaran dulu dan sekarang. Tuan Uza dulu. Fullmetal Alchemist. Tu dulu ke sekarang? Sampai sekarang. Oh, dulu sampai sekarang. Fullmetal Alchemist Okey, seterusnya Bro Syarul. Dragon Ball lah. Dragon Ball. Sampai sekarang pun. Dengan komik Hong Kong. Apa manhwa. Manhwa. Okey. Karya Wang Jialiong lah. Nampak pengaruh.
Saya minat karya Wan Jat Leong dan sampai sekarang saya baca lah komik-komik lama tu. Sebab tu saya tengok komik aksi yang Tuan Syarul lukis pun memang orang kata seronok lah. Kita yang pernah baca komik Hong Kong dapat feel tu lah kan. Okey, bro Ijat. Kalau saya pula untuk komik, dulu saya baca Dragon Ball. Habis Dragon Ball saya baca Naruto. Dia yang saya betul-betul follow. Habis Naruto sekarang ni saya terjebak dengan One Piece. Oh, baru terjebak. Saya terjebak dari tahun 2018. Habis Naruto habis 2014. Saya tak baca sangat komik. 2018 saya terjebak start daripada first volume sampai sekarang saya ikut lagi. Tapi untuk Malaysia punya komik dari dulu sampai sekarang saya minat Blues Untuk Aku dan Sesuatu karya AI. Okey, tu deep sikit Kalau macam saya pun nak jawab kan. Kalau macam saya rasa untuk yang 80-an, basically 80-an atau 90-an, komik mesti Dragon Ball tu memang ada lah kat mana-mana favorite. Dragon Ball tu siapa kat sini tak tiru lukisan Dragon Ball, cuba jangan angkat tangan. Semua kat sini pernah tiru tak lukisan Dragon Ball? Semua pernah tiru. Saya sendiri yang bukan pelukis pun memang dulu tiru lukisan Dragon Ball dan dulu sangat berjaya lah tiru. Dululah, masa dulu rasa macam wah hebatnya macam tu kan. Dan sebab tu kita letakkan dalam, dan komik lain adalah komik-komik kartun Malaysia lah. Ujang, itu adalah orang kata komik saya besar, walaupun masa tu yang belinya adalah pakcik. Tapi kita terpengaruh juga lah. Dan kalau sekarang, kalau tanya komik favourite sekarang, saya tak ada favourite. Reason dia sebab sejak menjadi penulis komik, dia jadi macam kita nak baca lagi, sebab membaca ni akan datang ke kita lebih banyak vast idea cara komik tu dibuat. Jadi saya jadi lagi banyak baca tau. Jadi dia tak ada macam tak ada favourite. Yang ni pun suka, yang ni pun suka. Pernah dengar nama Hinomaru Zumo, komik pasal sumo. Pernah ada pak saya macam sampai tahap macam tu lah. Ada komik kat Jepun tu berkenaan tentang sumo. Sampai habis baca, orang kata macam mana sumo yang tak relate dengan kita, tapi kita boleh seronok membaca. Kat situ seronoknya kita baca macam-macam jenis tu kan. Itu salah satu lah. Okey, soalan seterusnya. Okey, majalah kartun favourite. Yang ni dulu sekarang tak kisah, tapi dia jenis majalah kartun lah. Majalah kartun. Majalah kartun. Apa? Ada pelukis favourite ke kat situ? Memang ada. Siapa? Tak apa, boleh mention. Tapi paling favourite pun Lambuk, Orin. Tapi Lambuk Lambuk story dia memang dia punya ending tu paling power lah. Dia punya punchline tak pernah tak menjadi kan. Itu lah. Ya. Dia punya gaya lukisan dia membantu kepada punchline dia tadi kan. Betul. Okey. Ada idola ke Bro Huzah? Idola pelukis luar negara, dalam negara? Untuk idola melukis, kalau dalam negara Orin lah, memang sebab dia punya lukisan itu, sebabkan saya pun banyak belajar untuk lukis macam figure semua kan. Kalau luar negara dia bukan pada lukisan lah, sebab saya suka storyline daripada tu lah, Fullmetal Alchemist tu. Yang tu memang sebab tu saya minat dia dulu. Fullmetal Alchemist. Ada yang kata, geng, saya pun suka Fullmetal Alchemist. Siapa ni? Fatihah Ismail. Fatihah ni yang Fatihah tu ke? Atau yang Instagram Fatihah tu bukan saya pun tak pasti. Mungkin. Kalau betul mungkin dia akan jadi salah seorang daripada kita punya guest. Okey, kalau Bro Syarul pula ada majalah Lalam atau majalah tu dulu saya baca Ujang, satu lagi majalah Gempak. Gempak tu memang saya dulu memang tak miss beli lah. Memang saya selalu beli majalah Gempak tu. Sebab dia ada info, lepas tu ada info, ada komik-komik kan. Kalau idola, saya tanda air ni saya minat air. Berada air lah. Memang daripada saya kecil dulu, saya banyak tiru lukisan dia lah. Zaman-zaman dia dekat Ujang dulu. Memang saya banyak tiru cara dia lukis. Sampai sekarang pun saya masih refer komik dia. Komik-komik saya ada. Kadang kalau masuk free memang saya akan baca komik dia. Saya lebih pada tengok lukisan dia. Menghayati lukisan dia lah. Sekarang macam saya dah tua kan. Jadi kita sebenarnya dah malas nak membaca.
Jadi saya banyak tengok komik-komik lama ni, saya buat reference ataupun saya cuba tengoklah untuk kepuasan diri kan. Tengok dia punya stroke. Okey, kalau saya punya pelukis idola saya, yang sebenarnya saya suka minat pelukis Hong Kong, nama dia Tang Chi-Fai. Tang Chi-Fai dia pelukis Merdeka Laut. Kalau dia famous Merdeka Laut lah. Kira masa saya sekolah menengah tu, saya memang tiru lukisan dia betul-betul. Memang kerja saya meniru lah. Ambil komik dia, saya tiru. Tiru 100% lah dulu lah. Lepas tu bila saya dah tua ni, saya lukis, saya cuba nak buat lukis ikut cara saya sendiri lah. Maksud dia, at least kalau saya melukis tu, orang kenal lah, ni lukisan saya. Macam tu. Itulah. Saya cuba, kalau boleh saya lukis bermula daripada hati saya lah. Tapi walau macam tu, masih pengaruh. Pengaruh tu masih ada. Itu saja. Bagus. Okay. Nampak dia punya keotaian dia tu kan. Okay, baca sikit daripada Syami ni. Full Metal Alchemist mind blown. Bila tahu pelukis dia perempuan. Okay, memang saya pun tak tahu. Baru tahu. Wow, pelukis dia perempuan. Maksudnya perempuan yang buat. Ya, komik dia memang komik shonen. Terbaik Okay, kita pergi kepada saudara Bro Ejat pula. Majalah favourite dari dulu sekarang dan juga idola. Majalah dulu saya baca Ujang lah tu, tapi bukan saya beli. Macam kakak beli, saya baca. Then yang betul-betul saya beli Gempak lah. Saya minat waktu tu Zin band. Tapi sekarang dah stop. Saya tak beli sangat majalah sebab majalah bagi saya susah nak kumpul. So saya komik je lah yang saya akan simpan. Untuk kartunis pula memang daripada dulu sampai sekarang saya memang minat air. Memang sampai ada in Ramadan yang lepas, waktu saya umum kata salah seorang daripada minggu pemenang tu, berada air ada wish tahniah. Saya rasa gila lah. Faham. Idola wish tahniah. Saya siap screenshot lagi benda tu. Memang wow. Memang macam tak percaya lah, tiba-tiba dekat saya punya iklan kata pemenang minggu kedua tu ada pula dia yang wish kan. So wow, sangat padu lah. Memang dia punya, bagi saya stroke dia tak tahulah. Stroke dia tulis cincai tapi nampak jelas macam hidup. Macam kalau boleh kata pokok tu bergerak lah saya tengok. Pada gambar je. Memang dia macam ditiup angin tu kan. Memang nampak jelas ada punya efek semua. So memang dia idola daripada dulu sampai sekarang. Betul lah. Dia punya lukisan tu, feel dalam lukisan tu sampai dekat kita kan. Bila dia kata blues tu, memang blues lah feel yang sampai dalam lukisan tadi tu kan. Memang kalau kata kita sembang. Ya betul. Agak kita pun blues sama. Saya faham bila kata screenshot idola tu kan. Sebab saya sendiri pun bila idola orang kata dapat begitu sama dengan idola saya sendiri pun buat screenshot. Macam idola saya adalah Huza TBG. Dia merupakan saya mengidolakan dia. Tadi tips tadi tu kan kena bodek jadi saya okey, saya Nur Fatiah. Ni Fatiah Ismail, dia mengaku dia adalah Nur Fatiah. InsyaAllah kita akan berjumpa dengan dia. Dan kita pun sebenarnya dah sampai di penghujung. Maksud kita ni orang kata we are using borrowed time sebab sepatutnya kita berakhir sebab kita pun tak nak panjang-panjang. Tapi tadi pun live ni pun dapat dilihat oleh orang pun agak lambat. I Sulong memang idola kami. Itu chip kita. Aziz dia kata idola. Memang kita pun baca kan, membesar dengan komik-komik macam tu. Jadi terima kasihlah kepada kita punya tetamu yang hadir pada hari ini, termasuk saya sendiri pun sebenarnya tetamu. Tapi sebabkan in future akan jadi moderator, kita akan jumpa lagi dengan tetamu yang lain, dengan topik yang lain, dan kita harap seperti malam ni juga perkongsian ada daripada rakan-rakan kita ni dapat membantu sedikit sebanyak orang kata rakan-rakan yang follow Ing Ramadan, rakan-rakan yang suka melukis. Itu yang memang kita nak. Kita walaupun borak-borak santai ke, perkongsian relax, more podcast at Ing Ramadan art podcast ni, kita harapkan ada manfaat jugalah, tak adalah cakap-cakap kosong. Jadi untuk minggu hadapan insyaAllah kita akan ada, bukan minggu hadapan lah, maksud kita akan ada sesi ataupun live ni pada hari Sabtu dan juga Rabu, waktu yang sama kalau ikutkan, cuma akan ada satu hari tu nanti kita buat siang sebab jemputan kita dua-duanya
malam sibuk dengan solat tarawih. Jadi jadi kita akan ada buat siang, tapi untuk yang next pada hari Rabu insya-Allah kita akan bersama dengan rakan daripada Singapura yang juga support Ing Ramadan dan juga rakan daripada Indonesia yang support Ing Ramadan dengan topik kita serumpun tapi tak serasi. Jadi adakah kita ni memang tak ngam ke dengan jiran-jiran kita ni? Dah kenapa asyik nak bergaduh je semua kan? Okey, tak apa. Adakah itu benda betul atau tidak, kita tanya. Jangan kita je rasa macam kita tak serasi, tapi sebenarnya kita serasi. Kita tak tahu. Jadi kita kalau nak jumpa, orang kata nak tanya soalan dengan rakan-rakan kita daripada kita boleh kata jiran, negara jiran daripada Singapura dan juga Indonesia, insya-Allah minta dipermudahkan. Jadi kita boleh bersama lagi di hari Rabu untuk Ing Ramadan Art Podcast. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada kita punya viewers. Terima kasih banyak kepada yang beri soalan pun. Terima kasih banyak kepada guest-guest kita yang sudi untuk, orang kata, tak pernah berkongsi tapi hari ini berkongsi. Share kat kita. Yang betapa saya ada Rokawa Khaidir punya JC. Itu dia share kat kita yang dia berminat slam dunk. Jadi perkongsian yang kata tanpa batas ni yang ini kita nak. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih diucapkan kepada kita punya yang bagi soalan. Dia cakap terima kasih, dia cakap sama-sama. Jadi semuanya disebabkan ini semua, orang kata, yang baik datang daripada yang baik dan buruk sebenarnya itu semua takdir ilahi. Jadi ada yang melalui kita lah yang buruk kan. Jadi daripada kekhilafan diri kita sendiri, daripada saya sendiri. Dan tanpa buang masa, saya serahkan kepada kita punya Chip kembali untuk kita tutup, betul-betul tutup program kita pada hari ini. Sekian, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, terima kasih kepada semua rakan-rakan kita, Cik Karil, Cik Abu, Cik Syarul dengan Cik Jad kerana kesediaan untuk bersama dengan kami. Pertamanya mungkin dalam kita punya live ni tadi mungkin ada tersekat ke apa ke. So ini adalah first kami. InsyaAllah kita akan jumpa lagi hari Rabu. Mungkin hari ni Cik Syarul dengan Ijat, Bro Ijat, dia sebagai panel, mungkin nanti dia boleh assign viewer pula kan. Tanya balik. So kita kan dia tanya balik. Betul. Kita tak tahu. Okay. So saya ucapkan terima kasih kepada semua malam ini. Dan insyaAllah kepada semua viewer yang lain, kita akan berjumpa balik pada hari Rabu. Kalau tak ada arah bintang, insyaAllah kita akan bersama kita punya sahabat-sahabat daripada Singapura dengan Indonesia. Mungkin dekat situ kita sedang arrange dia punya timing. Kalau timing dekat Indonesia ni, kita nak start tarawih tadi, dia orang dah habis tarawih dah. Sejam. So dia orang dah tidur, siap tidur dah ni. Kan? Tapi kita berserah lah. InsyaAllah kalau ada, kalau tak ada, insyaAllah kita cari panel-panel yang lain lah. Okay, so kita sudahi kita punya live hari ini dengan surah Wal-As, dan kita berjumpa lagi pada hari Rabu, insyaAllah.